Okey, jap. Mana? Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dah ke-12, tepat ke-12 Kak Zah mulakan sekarang ya. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Okey, pagi-pagi semua. Sihat ke hari ni? Alhamdulillah, nampak semua macam makin ceria. InsyaAllah. Ceria. Sebab tahun pun dah nak habis. Lagi beberapa minggu je kita ada dalam tahun 2022. Okey, kita baca doa lah dulu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin. Okay, dah berapa orang dah? Ramai yang kat waiting room lagi tu. Okay, sekejap. Okey, Kak, kalau ada kalau ada nak tanya apa-apa, tulis dekat chat ya. Okey, Kak Zah nak mulakan dengan sharing lah dulu sikit. Share pasal kiranya pasal ni lah apa untuk menaikkan semangat kita lah. Kalau kita baca Al-Quran kan selalu kita dengar sebab Al-Quran ni sebenarnya fa inna ma'al usri yusra, bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Itu ayat surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ayat tu diulang-ulang kan, maknanya Allah memang nak kita sentiasa ingat yang setiap kesusahan tu mesti ada kesenangan kemudian hari. Pernah stres ke hadapi downline yang banyak cakap? Gelak dulu, jangan stres. Gelak dulu dan cakap Alhamdulillah. Inilah nanti Kak Zah cerita macam mana. Okey, Kak Zah cerita pasal satu isu ni lah, isu yang apa, yang berkaitan dengan pernah stres ke hadapi downline banyak cekadak ni, macam ni tau. Dia ada dekat satu kampung ni, dia ada seorang penjual tahu tau. Penjual tahu dia baru nak mula-mula berjinak dengan bisnes lah sebab dia balik kampung, dia tak tahu nak buat apa, dia kata, dia tahu, dia belajar buat tahu melalui online lah agaknya. Lepas tu dia buat tahu, dia tak ada kenderaan, lepas tu kenderaan awam yang ada pun jauh, jadi dia kena jalan dari rumah dia pergi ke bus stop tu melalui sawah. Orang bekerja apa semua. Dia ni jenis yang ramah tau. Dia setiap kali berselisih dengan orang dia akan bagi salam. Dia akan tanya-tanya khabar. Jadi bila dia dah sampai kat bus stop tu, dia pergilah meniaga dekat pasar, dekat bandar tu. Setiap hari dalam perjalanan tu dia akan doa, ya Allah Tuhanku, bagilah habis semua tahu ni. Aku nak mulakan hidup baru, aku nak tolong keluarga aku. Dia doa lah. Dan alhamdulillah bisnes dia memang baguslah. Hari-hari habis dia punya jualannya. Dia pun dia ada modal lah untuk tingkatkan dia punya kuantiti kan, daripada 50 keping jadi 100 macam tu lah, makin lama makin banyak. Tapi dia masih juga gunakan kenderaan awam tu. Dia belum nak beli transport dia sendiri sebab dia nak set upkan modal dia bagi banyak kan. Macam kita lah kan, kalau kita bisnes ni kita guna duit orang kan, kita tak nak guna duit kita. Okey, satu hari tu entah macam mana agaknya malam tu hujan, jalan licin, dia dalam perjalanan nak pergi bus stop tu dia tergelincir tu habis semua tahu yang dia dah buat tu semuanya rosak. Tu sedih lah kalau kita pun kan, kalau benda yang kita nak jual rosak kita pun macam halah kenapa pula rosak hari ni. Dia macam menyalahkan takdir, kalaulah aku macam ni, kalaulah aku macam ni, pada dia macam tu lah. Lepas tu dia balik ke rumah lah, dia sedih lah, tapi dalam sedih tu pun tak apalah, mungkin adalah hikmah di sebaliknya.
Lepas tu tak lama lepas tu macam dah tengah hari macam tu dia dengar berita. Oh, tadi ada bas, satu bas dari yang sepatutnya dia naik tu terlibat dengan aksiden dan semuanya meninggal. Bila dia dengar berita tu, ya Allah, dia pun teruslah doa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa aku tadi bersangka buruk pada Engkau, ya Allah. Lepas tu dia kata, dia pun istighfar lah banyak-banyak, bersihkan kolam jiwa kan. Ingat macam Kak Su kata dalam talk Kak Su hari tu, bersihkan kolam jiwa, dia ikhlaskan lagi, dia istighfar banyak-banyak lah sebab dia rasa macam dia dah bersangka buruk dengan apa yang Allah rosakkan tahu dia tadi tu, dia rasa bersangka buruk kan. Jadi dia kata, ya Allah, kalaulah aku dalam bas tadi tak boleh nak fikir macam mana. Jadi dia dah dapat dah satu hikmahnya kat situ. Lepas tu dia pun teruslah macam, dia dah tak down lah sekarang. Tadi dia down kan, lepas tu dia rasa macam syukur, dia lebih banyak lah zikir, lepas apa semua istighfar banyak-banyak. Tiba-tiba petang tu, ada orang cari dia. Orang tu cari dia sebab orang tu orang luar, tak kenal dia. Dia tanya-tanya orang kampung. Tanya, kat sini ada orang jual tahu kan? Dia kata, okey. Dia penjumpa lah dengan si pembuat tahu dia tadi. Saya nak beli soya, kan kita buat tahu kan kita guna susunya je kan. Soya hampas itu biasanya orang buang untuk bagi makan makanan, bagi makan itik ataupun ayam. Kak Zah tahu tu sebab kami pernah beli itik dan ayam, memang kami bergunalah sisa soya tu untuk bagi itik dengan ayam. Jadi rupanya dalam pada dia sedih tahu dia rosak tu, ada orang nak beli tahu dia yang dah rosak tu. Lepas tu orang tu cakap, nanti setiap petang saya akan datang ambil soya ni, saya akan bayar, dia cakap. Kan, dan disebabkan dia terlepas daripada kemalangan tu tadi, Allah tambah pula lagi dengan rezeki, orang nak beli sisa yang sepatutnya dibuang aja sudahnya kan. Macam itulah juga dalam bisnes ni, kalau kita rasa macam sedih kan, ada kan orang yang kata, Kak saya nak try ni, tiba-tiba esok cakap tak apalah Kak, tak jadilah. Kita pun rasa macam halah, macam tu kan. Walhalnya esok atau lusa kalau kita ni kan, kalau kita dapat macam tu orang reject ataupun orang tak jadi beli ni, kita cakap alhamdulillah aje. Ini mesti Allah nak bagi, nak ganti yang lebih banyak ni. Mesti Allah nak ganti yang lebih banyak ni. Memang betul Kak Zah ada seorang yang kata nak VIP bulan lepas. Kita pun tunggulah sampai akhir bulan tak jadi. Rupanya orang lain pula yang nak VIP. Satu hari bulan dia dah bank in duit, dia kata nak VIP. Itulah. Tu jadikan macam kita jangan rasa cepat down tau. Maknanya macam yang CBN Rawani pun ada tulis dekat FB kan, dia kata ikhlaskan lagi lembutkan lagi hati kita ni. Jangan keras hati. Bersihkan kolam jiwa tu yang Kak Su share dalam hari Rahat hari tu kan. Tahu untuk ayam tajuknya bad sharing. Tahu untuk betul, perancangan Allah tu memang sangat-sangat baik kan. Kalau dia pergi juga, mungkin dia lah juga join sekali dalam kemalangan tu kan. Sebabkan dia Allah tu susun dah bagus lah kan. Jatuh tahu rosak, dia cuma jatuh je sakit je kan. Tak adalah teruk sangat macam yang keluarga lain yang terlibat. Okey, macam tadi tu lah yang menjawab soalan daripada Rafi'ah tadi tu. Jadi Kak Zakat selalu kaitkanlah cerita tadi tu dengan downline yang banyak cekadak ni. Kadang downline ni dia bukan banyak cekadak macam mana tahu. Mungkin dia belum tahu, kita belum share sepenuhnya. Dia belum dapat dia belum tahu apa yang dia akan dapat kalau dia buat betul-betul. Tu je. Ada lagi tak soalan? Korang yang macam yang baru-baru mula ni kan, baru-baru join VIP apa semua. So kalau dia nak tanya apa yang sepatutnya kita buat sebagai orang baru pun boleh. Kan sebab semua kita ni yang walaupun dah CBM, dah manager apa semua kita bermula daripada PC ataupun VIP kan. Jadi kita semua memang bermula dari macam kita semualah. Semua orang dah lalui semua tu. Jadi kalau ada persoalan boleh tanya. Apa tadi
Uh, Kadang kan kalau kita beria-ia, kita minta kan, kita macam kita nak sangat dia tu jadi downline kita. Walhalnya kenapa Allah tak bagi dia jadi downline kita? Mungkin sebab orang tu tak seperti yang kita sangka pun. Bukan semua yang kita sangka terbaik untuk kita itu adalah yang terbaik. Jadi kadang-kadang apa yang Allah bagi, ni tak payah ni. Maknanya Allah dah tapis siap-siap. So, sebab dia ni memang banyak cekadak. Macam itulah. Jadi kita doa. Sebab kita dah doa kan. Aku nak fighter yang achiever. Jadi insyaAllah lambat atau cepat Allah akan bagi juga fighter yang achiever satu hari nanti. Tapi kita kenalah jadi fighter yang achiever dulu. Kalau kita sendiri tak buat, kalau kita belum nak buat betul-betul, belum nak bersungguh-sungguh nak jadi fighter yang achiever, mungkin belum sampailah masanya. Belum nak ikut kelas tu, belum faham forever tema-tema Kak lah. Banyak cakap dah. Betul lah. Lagi satu kan, kita ajak dia join kelas tu, kita kena ingatkan dia yang join kelas ni, kita bukannya pergi masjid duduk dengan ceramah aja tau, yang Allah yang kita dapat rahmat bila hadir dalam majlis ilmu. Di semua majlis ilmu, walaupun sekejap, kalau ada dibacakan ayat-ayat Quran, macam kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah, insya-Allah malaikat akan turun memayungi kita yang hadir dalam majlis ilmu. Ini kan apa lagi senang sekarang kan, Zoom aja, tak payah nak pergi ke mana-mana. Sebelum PKP hari tu, semua orang kena pergi kan, nak pergi KL tu jauh. Nak perlukan kos yang lebih banyak. Sekarang kita cuma duduk rumah je, duduk-duduk je sambil dekat rumah sambil masak pun boleh join. Jadi kita sepatutnya lebih bersyukurlah. Itulah nak ceritanya tadi, Kak Zah keluar nak pergi beli telur tapi tak bawa purse. Bawa handphone aja. Dah duduk dalam kereta menung, macam mana aku ni datang nak beli telur tapi tak bawa duit. Lepas tu teringat Tashenggo. Kan macam itulah juga. Macam dalam bisnes kita, kita ada Zoom. Bila kita nak membeli belah, kita ada Tashenggo. Tak bawa pus, tak bawa duit pun kita boleh guna Tashenggo. Banyak pula tu sudahnya macam-macam belinya. Okey, dah ada soalan belum? Ada tak nak tanya? Stres ni memang benda biasa lah, tapi kita jangan layan. Sepatutnya kita yang dah mengamalkan aloe vera ni, dah amalkan Arctic Sea lah, Bipolen apa semua ni, sepatutnya kita dah boleh hadap stres tu dengan gembira. Sebabnya sepatutnya kalau kita minum AVG setiap hari kan, usus kita lebih baik, hormon serotonin pun dah banyak dikeluarkan. Jadi sepatutnya kita lebih gembira lah nak hadap semua tu semua, insyaAllah. Kita jadi business owner, forever business owner, kita dulu yang kena amalkan dulu produk-produk tu. Kak Zah sebenarnya hari ni tengah menunggu seorang kawan ni dah 3 hari. Dia beli AVG, dia dah senyap aja. Mana ni Kak Zah risau sebab dia ada vertigo tau. Jadi Kak Zah takut dia tumbang ke apa kan. Dia tak jawab lagi mesej Kak Zah. Kak Zah berpendapat Kak Zah tentang kerjasama antara tim. Alhamdulillah. Kerjasama antara tim. Tim macam tim Kak Mi lah. Kak Zah dengan Kak Mi. Tim kami ni lah siapa namanya? Kak Zah dengan Win kan. Kak Zah dengan Win ni memang sangat rapat. Memang kami boleh bincang apa saja, sampaikan hal-hal yang tak berkaitan dengan bisnes pun kami boleh join duduk sama-sama. Sebenarnya bila kita walaupun kita kiranya Kak Zah dengan Win tu sideline lah kan, tapi kami sebab dekat satu, tapi memang kami ada satu grup khas. Memang kita sentiasa bekerjasama, buat Telegram sama-sama, buat macam-macam lah kita buat untuk bantu Amy. Sebab Amy kan busy di kerja, jadi kami berdua ni lah yang banyak buat grup buat grup WhatsApp, buat grup Telegram, bantu anak tim. Kalau macam downline Win katalah, kita orang ni punya satu grup ni macam dah kena rapat kan, dah lama kan.
Um, Kalau macam downline Win ada apa dia WhatsApp Kak Zah, Kak Zah okey je, jawab je. Kita tak ada masalah yang tu. Jadi kalau downline Kak Zah pun kadang-kadang tanya Win direct aja kalau Kak Zah tak boleh nak jawab. Dan kita pun okey je. Sebab kita masih dalam team AUC. Jadi kalau ada AUC lain, downline kadang Kak Zah pun tak tahu siapa punya downline. Dia WhatsApp Kak Zah gini, Kak Zah jawab je. InsyaAllah Kak Zah boleh je jawab. Alhamdulillah syukur sekarang selamat hadapi. Nak tanya Kak Zah, macam mana Kak Zah promo barang dan kemudian upsell barang lain dan close dengan banyak? Macam mana cara Kak Zah servis tiap bulan? Okey. Contohnya kan kita ada ni memang Kak Zah punya downline kebanyakan adalah user tau, user yang dah VIP dan diorang ni memang pengguna tegar lah. Ada seorang tu dah 2 tahun lebih dah. Dia adalah pelanggan Kak Zah yang awal-awal dan sampai sekarang dia masih beli sebulan 3 botol aloe vera, 2 RTC, 1 vitamin C. Dia macam ambil DNP tau setiap bulan tapi dia ganti yang dia tambah RTC tu sebab suami dia ada heart attack. Dan kenapa dia konsisten? Sebab suami dia makin sihat. Dulu macam suami dia nak pergi masjid tu macam kena bawa kereta. Wah dekat je, dia tak larat nak jalan tau. Sekarang ni sejak dia amalkan 3 produk tu, aloe vera, RTC dengan vitamin C tu, 3 je dia amalkan tapi dia konsisten. Alhamdulillah dia dah boleh pergi. Dia orang ni apa yang pergi orang tabligh, dia selalu pergi 40 hari macam tu kan. Dia dah boleh pergi yang itu. Dia bawa lah bekal tu. Jadi dia sendiri apa ni, buasir berdarah. Dah sekarang sembelit tu dia kata masih ada kadang-kadang sebab dia tak, mungkin sebab dia tak jaga sangat makan. Sembelit ni dia memang berkaitan dengan apa yang kita makan sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada sembelit lagi, cuma dah tak ada bleeding tu lah. Lepas tu Kak Zah selalunya upsell dia orang macam tu lah. Okey, sekarang promo beli 2 Bipolen dapat 1 free. Kita tuliskan harga siap-siap tau. Harga 3 botol tu berapa? Kan nampak banyak kan, 200 lebih. Sekarang ni kau beli 2, kau dah VIP RM94, kau dapat 3. Untung kan? Banyak kan untungnya. Kau untung, kira kan siap-siap untung dia berapa. Nanti dia, boleh. Dia pun ambil lah. Itu yang Kak Zah rasa dah lebih daripada 10 set Bipolen Kak Zah jual. Kak Zah boleh close lah. Sebab kebanyakan diorang ni macam dah berumur sikit kan. Bipolen tu memang sangat membantu. Kita ceritalah, ya aku kan kalau makan Bipolen berpeluh-peluh hari tu, lepas tu tak ada. Memang tak ada rasa nak tertidur ke apa. Sebab kita ni bila dah berumur-berumur ni selalunya duduk kejap dan nak terlelap. Duduk kejap dan nak terlelap. Alhamdulillah sejak amalkan Bipolen tu memang tak ada. Susah pula nak tidur siang-siang. Kan ada yang nap tu kan, eloknya kan. Dah lama tak boleh nak nap. Kalau nap tu maknanya 1 jam, 2 jam. Bahaya tu. Orang nap 10 minit ni sebabnya kan. Servis tiap-tiap bulan memang sebelum, bukannya awal bulan tau. Sebelum masuk bulan Disember Kak Zah dah WhatsApp setiap seorang. Korang punya produk kalau dah habis cepat bagi tahu tau. Nanti Kak Zah cepat-cepat post. Macam tu. Nanti pun lah ni dah last drip dia kata. Dia punya AVG. Nanti saya hantar saya send apa nak. Macam tu lah. Kita memang kena contact dengan dia. Dia anggap dia memang macam kawan kita. Jangan kita macam ni orang kita tak kenal kan. Ada seorang tu sampai suami dia dah meninggal tau. Suami dia ni sebenarnya tak sihat. Tapi dia nak wife dia. Dia kata wife dia masak. Wife dia nak basuh kain. Nak buat itu buat ini kan. Jadi dia kata biarlah wife dia sihat. Dia tak apa dah tua. Biasalah orang tua dia kata. Lepas tu wife dia elok, dia punya kencing manis tu dah makin okey, tiba-tiba suami dia meninggal. Alahai. Jadi wife dia tu macam rasa sedih dah tak nak beli dah sebabkan suami dia meninggal. Sebab dia macam itulah Kak Zah pun tengah memujuk-mujuk juga tu. Nanti kalau dah, sebab dia dah tinggal seorang kan, dia kenalah sihat dekat dengan ni macam tu. Okey kan tu? Macam mana Kak Zah sebut? Okey.
Kak Zal, saya nak tanya bagi closing, adakah kita perlu fokus closing sendiri dengan GAP atau gunakan leader? Yang ini kalau macam kita belum berapa pandai kan, baru kan, Khairul ni baru rasanya. Boleh guna ABC, GAP kan selalu Kak Miza ada buat GAP hari Sabtu malam Ahad. Yelah. Tapi sebabnya dah beberapa minggu belum ada lagi. InsyaAllah nanti ada kan Kak Miza? Nanti ataupun kita guna je video-video GEP yang ada, kita share dengan dia. Biasanya kalau dia dah tengok betul-betul GEP tu, dia akan tanya kita soalan tau. Tapi kita kena tanyalah, dah tengok habis ke? Sebab kadang-kadang dia orang tak tengok. Ataupun Kak Zah buat macam ni tau. Kak Zah tengok orang tu, Kak Zah kerat-kerat video tu, Kak Zah pendek-pendek kan. Kau tengok yang ini dulu. Lepas tu, ui apa tu? Macam dia buat bisnes apa tu Kak? Kita kerat yang apa? Dia punya uh, apa namanya biodata lah, macam dia dapat income macam ni, duduk kampung macam ni. Ui, dia buat apa tu Kak? Sekejap aku share video ni. Kau tengok video kedua ni sampai habis. Nanti bila dia tengok video kedua sampai habis, barulah dia nampak apa bisnesnya. Kalau kita macam belum pandai, kita bawa GP. Kalau dah pandai, kerat kerat guna apa? Guna video editor. Video editor. Kak Zah pun tanya anak juga macam mana nak potong-potong video ni, ataupun guna UCut. Kalau dekat handphone guna UCut. Korang ni yang muda-muda. Tanya Kak Zah ni, Kak Zah risau ni. Kak Zah ingat orang muda lagi terror bab-bab ni. Kalau guna laptop, Kak Zah guna video editor. Kalau guna handphone, Kak Zah guna UCut. Banyaklah apps untuk ngerat-ngerat video ni. Mesti korang terrornya. Benda ni korang kena belajar sendiri. Sebab bila kita belajar sendiri, kita ingat tau. Terus buat. Jadi kalau macam, tak apalah. Kalau tak ada tanya pun okey je. Tapi memang kena buat sendiri. Benda tu selalunya friendly sangat. Senang aja. Tak ada bukannya jenis macam dulu-dulu tau. Dulu-dulu punya apps dia macam kena bayar lah. Sekarang mana semua free. CapCut pun senang. Tapi CapCut kena gambar berdiri lah. Jangan gambar baring. CapCut kena gambar berdiri. Itu sebabnya kalau kita merakam video, kita kena ada buat dua jenis tau. Satu berdiri, video tu nanti kita gunakan untuk TikTok, untuk CapCut. Satu lagi baring untuk YouTube. Kalau sempat lah, kita buat macam tu lah. Itu kena ada dua handphone tu. Okay. Rasanya tu sekali kontak berapa orang Kak Zah? Ikutlah. Kadang-kadang seorang, dua orang. Kadang-kadang kita melayan seorang je dah berjam-jam kan. Kadang satu hari memang kita broadcast tu memang serentak ramai lah. Dan broadcast tu pun bukan semua baca kan. Tapi yang penting kita hantar je. Broadcast ni bukan kita hantar pasal bisnes atau testimoni je tau. Kita hantar ucap selamat macam doa pagi macam tadi ada siapa share pasal doa yang Kak Zah baca tadi tu kan. Doa ilmu, menuntut ilmu tu. Hantar itu. Walaupun kita dah 10 kali ulang hantar pun tak apa. Kadang-kadang orang tu sekali tengok, dia tak baca pun. Lepas tu nanti next time dia tengok, baru, yelah aku tak hafal lagi doa ni. Dia pun baca. Kadang-kadang bila dia pun share ke orang lain macam itulah. Kan kalau kita share apa sajalah doa yang pendek-pendek yang selalu orang share kat tu, kita share je dalam broadcast. Selang-selilah, janganlah setiap hari ataupun sehari sampai 2-3 mesej. Kita kalau broadcast ni biasanya seminggu 5 kali lah, 4 atau 5 kali. Okey, Kak Zah, maaf nak tanya lagi pendapat Kak Zah. Kalau kita nak closing pasangan, adakah kita target pada isteri saja atau kedua-dua sekali? Kalau kita sebab apa ni? Tengoklah siapa yang free kan. Kalau Kak Zah prefer close wife dia dulu. Tapi bila wife dia cakap, nanti bila kita close wife dia cakap, saya kan Kak busy lah sebab nak hantar anak sekolah lah gini-gini lah. Kita dah ada jawapan kan untuk semua tu. Kalau ni bisnes ni memang untuk orang busy lah ni. Untuk orang ramai anak lah ni. Macam tu lah. Soalan jawapan tu semua ada dah dalam grup menangani apa tu? Handling objection. Menangani penolakan. Kalau kita close suami tu bekerja, biasanya dia macam
kalau yang Kak Zah dah contact lah, semua dia macam, Kak, saya bagi nombor wife saya nanti nanti akak share dengan akak dan guide dia lah. Tapi sampai ke ada juga yang sampai ke sudah wife dia tak nak. Sebab bukan wife dia tahu yang jumpa forever ni. Husband dia yang jumpa. Jadi bila dia paksa wife dia pun, wife dia belum nak buat. Sebab wife dia dah ada bisnes lain. Tapi tak apa, jangan putus asa. Kita tetap aja share. Mana tahu nanti satu hari nanti kan dia baru ternampak. Kadang-kadang benda ni dia tak tengok. Tu sebab dia belum tengok sampai habis. Jadi dia belum dapat. Jadi kita keep sharing aja. Share je lah income kita. Bulan ni syukur Alhamdulillah dapat banyak ni. Kita income kita boleh je share dengan prospek. Dia orang tengok income kita 2-3 ribu pun. Wow, banyaknya Kak. Itu bonus ke? Ni bonus bersih lah ni. Ni HQ yang bayar. Oh ya ke? Banyak tu. Kan ada MLM lain kan dia bukan bonus tau. Dia yang bayar balik tu. Sebab dia beli harga kalau yang itulah tu memang nampak banyak tapi sebenarnya itu bukan semua kita punya. Dia tolak balik daripada harga yang beli. Cashback. Yes, cashback. Cashback tu dia memang nampak banyak tapi dia tak banyak sebenarnya yang dia punya betul-betul. Kak Zah berdasarkan pengalaman Kak, kalau Kak down, apa Kak buat? Nangis. Nangislah dulu. Nangislah. Sebab bila kita nangis kan, kita akan betul-betul istighfar, minta dengan Allah tu sungguh-sungguh. Sebab bila kita tak nangis, macam hati kita macam keras. Pasal lah Kak Zah cukup risau kalau Kak Zah tak nangis. Kak Zah kalau nangis kan, bila hati kita jadi macam, ya Allah, macam tu, deep sangat. Dengarlah Kak Azlini punya, apa tu yang Asmaul Husna tu, doa-doa tu. Allahu Akbar. Kak Zah memang kekal semangat. Macam mana Kak Zah kekal semangat. Macam ni lah. Kena ingat, aku ni aku ni seorang. Anak-anak makin lama nanti semua dah, alah, korang ni dah start Kak Zah nak sedih. Korang nanti anak-anak kan bila semua dah kahwin ke kan, manalah tahu Kak Zah ditinggalnya seorang-seorang, tapi Kak Zah harap adalah yang duduk sama-sama dengan Kak Zah. Jadi Kak Zah kena bersedia. Duit ni kalau kita ada banyak duit pun, kalau kita tak ada kawan, kita duduk rumah seorang-seorang, lama-lama lagi kita macam lagi down tau. Jadi Kak Zah rasa sebab dah guna produk, Kak Zah rasa lebih sihat, lebih happy. Jadi bila dah ada duit, kita pun jalan-jalan. Kak Zah memang senang nangis. Memang. Dari dulu, bukannya sebab sekarang-sekarang ni je. Kak Zah memang dari dulu senang sangat nangis. Anak buat hal je pun dah nangis. Belum apa-apa lagi Kak Zah dah nangis dulu. Memang macam tu. Memang kememeh apa orang panggil. Suami Kak Zah pun cakap macam tu. Sikit-sikit nangis macam tu lah. Dah nak macam mana? Pelakon air mata. Kak Zah kalau prospek kata ibu muda, selalunya dia orang suka kaitkan dengan masalah anak. Ya, selalu macam tu. Bila kita kaitkan masalah tu dengan anak kita tu akan mendatangkan masalah. Macam tu. Bila kita selalu sebut-sebut gembeng. Kalau kita selalu sebut-sebut anak aku ni, anak aku, dia akan makin banyak tau masalah berkaitan dengan anak tu. Jadi kalau kita sepatutnya janganlah gunakan alasan anak. Semua orang yang bagi alasan anak tu memang itu je lah alasan dia nanti. Jadi kita kena cakap, ya Allah, kalau kita sebut yang positif, anak aku nak pergi sekolah, insya-Allah Allah akan jaga anak aku. Anak aku nak hantar, aku busy hari ni. Insya-Allah aku mudah urusan aku. Kita nak cari parking pun senang. Kalau kita cakap, tak apalah saya nak kena hantar anak pergi sekolah. Nanti kita nak cari parking kat sekolah tu pun susah. Nak balik yang sepatutnya 5 minit jadi setengah jam. Sebab kita selalu gunakan aktiviti tu sebagai alasan. Macam tu. Dah 12.30 dah. Terima kasih. Sama-sama. Sifat keibuan Kak Zah sangat besar. Ya, Kak Zah ramai anak. 5 orang. 3 orang cucu, Alhamdulillah. Okey, Miza. Kak Zah rasa tu je kot, Miza. Boleh. Banyak sangat tu Kak. Okey, sebelum tutupkan majlis ni Kak Zah nak minta maaf lah kalau ada yang terkecil hati, kalau ada Kak Zah tak jawab dengan tak memuaskan jawapan.
share tip Kak Zah, assist fighter Kak Zah. Kak Zah sekarang ni fighter semua dah senyap. Dah mendiamkan diri. InsyaAllah nanti kalau ada fighter lain nanti Kak Zah cerita. Memang kita lah yang kena jadi fighter dulu macam mana pun. Kita kena jadi fighter yang achiever dulu. Okay. Sebelum tu, okay, Kak Zah sebenarnya ada benda nak bagi tahu. Dengan kekuatan berada, insyaAllah, amin. InsyaAllah, terima kasih. Kak Zah sebenarnya nak bagi tahu 18 hari bulan Disember sampai 9 Januari tahun depan, Kak Zah akan menunaikan umrah dengan adik dan anak Kak Zah seorang. Jadi kalau Kak Zah nak minta ampun, minta maaf lah. Sebelum Kak Zah pergi ni, Kak Zah nak minta ampun, minta maaf kalau ada apa salah silap Kak Zah, ada yang kecil hati. Kak Zah minta maaf sangat-sangat. Kalau ada apa-apa yang korang nak tanya, tanyalah sebelum 18 hari bulan tu. Sebab sekarang ni busy-busy jugalah. Kak Zah dah, insyaAllah Kak Zah dah, Alhamdulillah Kak Zah rasa Kak Zah dah settle 5 sisi hari ni. Itulah dari 2 bulan Kak Zah dapat tarikh ni, Kak Zah dah cari siapa aku nak memang Kak Zah carilah mana PC-PC yang apa tu, memang membeli tu memang Kak Zah belikan apa semua. Alhamdulillah lah. Memang Kak Zah target bulan ni nak 5 sisi sebelum 10 hari bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma nak banyakkan lagi sisi-sisi yang lain dah. Okey. Itu je. Kak Zah doakan korang semua yang ada dalam ni akan dijemput oleh Allah untuk jadi tetamunya yang mulia ke Tanah Suci. Ya Allah. Haji ataupun umrah. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah Kak Zah doakan. Okay, terima kasih banyak Kak Zah yang berusaha CBM Kak Zah. Allahu Akbar kabira. Okay, terima kasih banyak-banyak juga kepada yang menukar background kepada background manager dia hari ni. Wow, colourful. Okay, hari ni korang guna background orang lain. Okay, very soon sikit je lagi nanti Kak Miza akan buatkan poster. Nama korang semualah. Tapi kena jadi speaker lah. Tak jadi speaker macam mana aku nak buat poster. Kan? Okay. So kita sama-sama doakan Kak Zah sihat, kuat. Okay. Dapat kerjakan umrah dengan lancar. Dapat capai apa benda target Kak Zah dekat Madinah, dekat Mekah nanti. Amin. Dan Kak Miza pun rindu sangat dekat Mekah, Madinah. Okay, so nanti nak kirim doa kat Kak Zah. Okay, kepada yang belum pernah pergi umrah, belum pernah pergi haji, Masya Allah. Okay, kena bercita-cita lah, dan bersungguh-sungguh dan lebih rajin lagi supaya kita dapat pergi umrah setiap tahun. Okay, orang forever bercuti setahun 2 kali. Kita punya fikiran untuk travel, tiket umrah setiap tahun je. Okay Kak Zah? Apa Kak Zah? Kak Zah nak cakap apa? Macam mana Kak Zah buat tau. Sejak Kak Zah dapat bonus tu, Kak Zah akan allocate, Kak Zah buat akaun untuk target nak pergi umrah tu dekat Maybank. Jadi Kak Zah dah reserve dah setiap bulan tolak 300. Tiba bulan 12 ni cukup untuk pergi umrah dan dapat pula tarikh tu. Ngam-ngam. Macam tu lah. Maknanya duit forever tu kita kena reserve siap-siap. Maknanya bila kita dah reserve untuk umrah, kita dah ada niat kan, kita dah pasang niat. Kalau kita cuma cakap dalam hati, aku nak pergi umrah, kita tak ada usaha, memang mungkin lambat lagi lah. Jadi kita buat mula tu dulu. Buat satu tabung khas. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. So Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Zah. Terima kasih kepada semua CBM yang setia. Okay, terima kasih CBM Dr. Khairul. Banyak soalan dia tanya hari ni. Mudah-mudahan terus dapat memecut, terus konsisten 5 sisi. Tahniah kepada yang dah 5 sisi bulan November, dan Kak Zah jadi perintis menjadi orang pertama buat 5 sisi bulan Disember ni. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita akan keluarkan poster. Okay, so kita fight lagi bersungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni, apa yang kita usahakan dekat Forever ni, Allah berkati, Allah pandang, Allah catat pahala-pahala yang sangat banyak, insyaAllah. Okay, so kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.